1 sampai 100. Ini nasa sama lagi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita telah pun memasuki hari yang ke-10 Ramadan, berpuasa pada pagi tadi. Malam ni dah kira 11 Ramadan. Sudah 1/3 daripada bulan Ramadan kita lalui. Mudah-mudahan berbaki lagi 2/3 di dalam bulan Ramadan ini untuk kita terus semangat beribadah dan kita tekun dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Baik, insya-Allah malam ni kita sambung lagi TNT, iaitu Tadarus dan Tadabbur khas bulan Ramadan, yang mana pada tahun ini kita pilih surah Al-Baqarah. Kita buat malam lagi TNT kita sebagaimana hari semalam, kerana waktu asal 2.30, nampak gaya dah tak boleh kekal dah, kerana terlibat dengan menjaga kaunter zakat fitrah. Di Korea sini daripada 5 orang yang mana merupakan penolong amil fitrah, hanya 2 orang saja yang dapat bertugas. Kerana lagi 3 orang itu umurnya sudah melebihi 60 tahun ke atas, maka tidak dibenarkan. Kerana pada tahun ni musim PKP mematuhi SOP, 60 tahun ke atas tidak dibenarkan bertugas untuk kutip zakat. Jadi tinggal 2 orang lah. Tempat yang nak cover ada 1 masjid 2 surau. Jadi terpaksa gila-gila. Jadi kita akan ubah sama ada tengah hari ataupun malam. Tapi setakat ni kita buat malam lah. Tengah hari kalut, kadang-kadang ada urusan yang lain. Baik, insya-Allah pada hari ini kita sambung lagi ayat yang ke-91 sehingga ayat yang ke-100 surah Al-Baqarah. Jadi sahabat-sahabat, kenalan-kenalan media yang ada, boleh sebarkan pautan langsung ini untuk sama-sama kita tadarus dan tadabbur. Yang dah ada boleh masuk dan boleh buka mushaf masing-masing, ataupun buka software Al-Quran yang dimuat turun di dalam telefon pintar masing-masing. InsyaAllah kita baca bersama-sama. Saya baca, tuan-tuan pun baca, sahabat-sahabat lain pun baca di tempat masing-masing lah. Ayat 91 sampai 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون كان عدوا لجبريل فإنه بك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهداه مصدقا لما بين يديه وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bacaan tadarus ayat 91 sampai yang ke 100. Sampai yang ke 100. Baik Jadi untuk tajwid malam ni secara ringkas kita sentuh secara ringkas sahaja. Itulah berkenaan dengan mad silah. Mad silah ni apabila huruf ha bertemu dengan selepasnya itu bertemu dengan salah satu mad asli ataupun huruf ha bertemu dengan huruf hamzah. Kalau mad silah tawilah selepasnya bertemu dengan huruf hamzah. Selain daripada huruf hamzah dinamakan mad silah qasirah. Mad silah ni ada dua. Mad silah tawilah maksudnya yang dibaca panjang. Mad silah qasirah yang baca pendek dua harakat. Mad silah tawilah dia 2, 4, 6. Tapi biasa kita baca panjang. Iaitulah apabila huruf ha bertemu dengan hamzah. Contohnya kalau kita tengok pada akhir ayat 93 tu baris bawah sekali. Bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Bihi tu kan ada ha. Lepas ha tu ada huruf hamzah. Maka kalau begitu bacaannya panjang. Standardnya dibaca 6 harakat. Dinamakan mad silah tawilah. Tawilah tu maksudnya panjang. Kalau yang bertemu selepas huruf ha itu selain daripada huruf hamzah maka dinamakan mad silah qasirah. Bacanya pendek 2 harakat. Contohnya kita tengok pada akhir ayat 92. Min ba'dihi wa antum zalimun kan? Min ba'dihi wa antum ha bertemu dengan waw, yakni selain daripada huruf hamzah. Maka bacaannya adalah pendek qasirah. Dinamakan mad silah qasirah. 2 harakat. Maksudnya mad silah ni apabila hurufnya huruf ha tu huruf ha bulat tadi tu pada akhir kalimah. Sama ada dia panjang tawilah sekiranya bertemu dengan hamzah maka panjang. Sekiranya kalau bertemu dengan selain daripada hamzah maka jadi qasirah pendek. Maka ini nama hukum tajwid. Jadi kalau dari sudut tulisan pun kita boleh lihat pada mad silah qasirah dia ada macam ganti ya tadi tu dan ada tanda baris panjang.
Adapun qasirah dia tidak ada tanda baris yang panjang. Baik, jadi sekadar itu untuk tajwid dan kita pergi kepada terjemahan ayat-ayat 10 ayat yang dibacakan itu. Baik. Ayat yang ke-91 maksudnya dan apabila dikatakan kepada mereka. Dikatakan kepada siapa ni? Dikatakan kepada kaum ahli Yahudi Bani Israel. Dikatakan apabila dikatakan kepada mereka, yakni mereka merujuk kepada Yahudi Bani Israel, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah. Mereka, yakni Yahudi Bani Israel berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Kitab Taurat saja. Walhal kitab Taurat pun mereka sudah seleweng. Dan mereka reka bagi mendapat habuan dunia pada ayat sebelum ni lah. Dan mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang benar. Yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi-Nabi Allah jika benar kamu orang-orang beriman? Tanya Allah Ta'ala suruh tanya balik. Tanya dalam keadaan sindir mereka atau tempelak mereka. Kalau betul kamu beriman pada apa yang diturunkan pada kamu, kenapa Nabi yang sebelum ini kamu bunuh, kamu lawan, kamu tentang? Tak, kamu hanya beralasan tidak mau beriman dengan Quran. Kamu kata kamu hanya mahu beriman pada yang diturunkan pada kamu saja. Walhal yang diturun pada kamu pun kamu lawan dan kamu bunuh Nabi-Nabi yang dibangkitkan di kalangan kamu. Ayat 92, sesungguhnya Musa telah datang kepadamu. Membawa bukti-bukti kebenaran, mukjizat, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergian Nabi Musa tersebut. Yakni pergi ke Bukit Tursina untuk bermunajat. Yang asalnya 30 hari ditambah 10 hari. Jadi 40 hari keseluruhannya. Jadi bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina bermunajat, di waktu itu, tempoh itu berlakunya penyelewengan dan kesyirikan. Iaitulah Samiri membuat anak lembu, patung berhala dan menjadikan mereka menyembah. Ini kita dah bincang pada awal ayat sebelum daripada ni lah. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Ayat 93, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat Bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarnya tapi tidak mentaati. Dan telah diserapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi kerana kekafirannya. Katakanlah amat jahat perbuatan mereka itu. Apa yang amat jahat tu? Mereka sembah anak sapi, sembahan itu membunuh Nabi-Nabi dan melanggar janji. Perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Jahat perbuatan mereka ni, kaum Yahudi Bani Israel. Kemudian ayat 96 maksudnya, katakanlah jika kamu menganggap bahawa kampung akhirat syurga itu khusus untuk kamu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematianmu jika kamu memang benar. Orang Yahudi Bani Israel mendakwa syurga tu hanya hak milik mereka. Untuk bangsa Yahudi, tidak untuk bangsa yang lain. Jadi kalau betul syurga tu untuk kamu, kamu inginkanlah mati. Matilah terus sekarang masuk syurga. Dicabarnya pada mereka. Dan sekali-kali, ayat 96, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Hakikat mereka tak nak mati pun. Kerana kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang menganiayai. Ayat 96, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia paling loba kepada kehidupan di dunia. Bahkan lebih loba lagi, tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari seksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat 97, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa yang kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat 98, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dan ayat yang ke-100 yang terakhir pada malam ni, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik. Itu 10 ayat terjemahan apa yang telah kita bacakan pada awal tadi. Masih lagi dalam konteks
Allah Subhanahu wa taala merakamkan akan sikap Yahudi Bani Israel yang menentang Allah, memusuhi para rasulnya, bahkan juga memusuhi para malaikat. Ini jahat tak jahat atau teruk tak teruk sikap orang-orang Yahudi Bani Israel. Maka antara pengajaran yang boleh diambil di sini iaitulah sikap orang Yahudi Bani Israel ini, pertamanya mereka suka bagi alasan. Alasannya apa? Mereka tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quranil Karim, dengan memberikan alasan mereka hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka, iaitu kitab Taurah. Sedangkan ayat sebelum daripada ini mereka sanggup menjual agama mereka akan isi kandungan Taurah itu dan menyelewengkannya demi mendapatkan habuan dunia. Sebab itu hanya alasannya sahaja. Walhal mereka daripada awal tidak menerima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad bukan daripada keturunan mereka, iaitu keturunan Bani Israel. Sebagaimana yang kita tahu sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam, sedangkan Bani Israel itu adalah Nabi Yaqub yang mana daripada sebelah Nabi Ishaq. Maka dia dua jalur yang berbeza namun bertemu pada keturunan Nabi Ibrahim, bapa yang sama. Maka disebabkan itulah orang-orang Yahudi Bani Israel, walaupun mereka berbangga dengan bangsa mereka sendiri dengan menolak kerasulan Nabi SAW, hakikatnya mereka lebih teruk daripada itu, kerana kalangan rasul-rasul, kalangan mereka pun mereka melawan dan banyak songeh. Seumpamanya Nabi Musa alaihissalam sendiri berhadapan dengan kerenah Bani Israel yang cukup mencabar, yang kita baca daripada sebelum ni lah, sehingga disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banjaran Teh ataupun di kawasan satu pendapat mengatakan di kebun zaitun, kerana di kaki Bukit Tursina itu ada satu tempat kebun zaitun, tapi yang kurang popular, tapi itulah yang paling tertua sekali. Dia tidak sepopular kebun zaitun di Palestin ataupun sebagaimana di Morocco. Jadi mereka memberikan alasan, sedangkan telah diberikan kepada mereka akan mukjizat-mukjizat daripada kalangan rasul-rasul kalangan mereka, termasuklah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan maka mereka itu juga sikap Bani Israel yang kedua ini, mereka secara jelas mereka dengar tapi mereka tak nak patuh, iaitulah diungkapkan pada kalimah sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tak nak patuh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuk perbuatan jahat mereka, iaitulah mereka menyembah sembahan anak sapi yang dibuat patungnya itu oleh Samiri. Sehingga ada masih lagi dalam hati mereka itu kecintaan terhadap sembahan anak sapi ataupun anak lembu tersebut. Sebab itu dalam ayat sebelum daripada ini berkenaan dengan kisah pembunuhan seorang lelaki kaya daripada Bani Israel yang menjadi pertelingkahan di antara dua perkampungan, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk mereka menyembelih lembu betina. Buya Hamka menyatakan di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh mereka kaum Bani Israel itu menyembelih lembu betina supaya nak menghinakan mereka. Akhir sekali mereka sayang ke lembu, mereka sampai sembahan yang berupa anak lembu, tapi last mereka kena sembelih lembu sendiri. Bermaksud Tuhan mereka yang mereka dakwa tu Tuhan sembahan, mereka kena sembelih sendiri. Tuhan dibunuh oleh orang yang menyembahnya. Maka itu sebagai satu bentuk penghinaan kepada mereka tadi itulah. Dan sikap jahat kaum Yahudi Bani Israel ini yang ketiga, mereka mendakwa akhirat itu, syurga itu hanyalah untuk bangsa mereka sahaja, adapun bangsa lain tidak layak untuk mendapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dicabar kepada mereka, kalau betul lah kamu ni memang layak masuk syurga, hanya kamu sahaja, tidak bangsa lain, kamu mintalah mati sekarang.
Kan? Kerana apa? Kalau mati boleh masuk syurga terus. Tapi Allah Ta'ala dedahkan hakikatnya mereka ni tak nak pun mati, bahkan mereka bercita-cita untuk mendapat umur yang panjang. Dan mereka mengimpikan umur 1000 tahun. Mereka berharap dengan umur yang panjang tadi itu, mereka boleh terus mendapatkan kenikmatan dunia, dan dalam masa yang sama mereka menyangka kononnya dengan usia yang semakin panjang itu, mereka dapat mengelak daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Maka inilah perangai orang Yahudi. Sedangkan usia yang panjang, tapi kalau mereka berterusan dalam buat maksiat, mereka semakin dekat dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar, bukannya semakin jauh. Jadi ini yang diceritakan. Dan yang keempatnya, selain mereka mendakwa akhirat, syurga itu milik mereka sahaja dan bercita-cita usia yang panjang, yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendedahkan sikap mereka yang sangat jahat, iaitulah mereka memusuhi siapa sahaja yang mana tidak sehaluan dengan nafsu dan keinginan mereka. Mereka memusuhi Allah, mereka memusuhi para nabi, bahkan mereka memusuhi para malaikat. Ini jahat tak jahat dan teruknya sikap Bani Israel tersebut. Kerana apa? Kerana apa sahaja yang tidak mengikut selera mereka, mereka akan musuh. Bermaksud selera mereka yang menentukan kebenaran. Walhal kita ni kena ikut kebenaran. Sekalipun perkara tersebut tidak kena dengan selera kita, maka kita tetap kena patuh kepada kebenaran. Contohnya apa? Contoh bulan Ramadan. Kita disyariatkan puasa. Maka puasa tadi tu kena tinggal makan dan minum. Kalau ikut nafsu kita, lapar, dahaga, maka tidak seronok. Tapi kerana perintah Allah, maka kita wajib tinggalkan makan dan minum tersebut. Ini beza dengan kaum Yahudi. Mereka yang mana menentukan kebenaran. Syariat tadi tu mesti ikut hawa nafsu mereka. Maka ini sifat Yahudi yang teruk yang Allah Ta'ala ceritakan. Yang kelima yang kita bacakan daripada sepuluh ini. Dan yang keenam, yang terakhir sekali, iaitulah Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan sikap Yahudi itu. Mereka adalah ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan itu adalah sifat kalangan orang yang fasik. Bila dah diperlihatkan kepada mereka satu persatu mukjizat secara terang-terangan, sepatutnya mereka beriman dan patuh. Kerana apa? Mereka tidak mampu nak menjawab balik atau membalas atau mengalahkan mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada rasul-rasul. Maka bila tak dapat nak balas balik, nak jawab balik, nak mengalahkan, sudah pastilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada rasul menjadi sokongan yang kuat atas kebenaran yang dibawa. Bagi orang yang berfikiran waras, yang hatinya bersih, pasti akan ikut. Dan mereka pun sebenarnya banyak sangat dah mukjizat yang dipertontonkan kepada mereka. Di zaman Nabi Musa sendiri pun dah berbanyak dah. Contohnya, tongkat bertukar menjadi ular. Ketika mana berhadapan dengan para sihir istana Fir'aun. Yang keduanya, apabila Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pukul Laut Merah dengan tongkatnya sehingga terbelah, menyelamatkan mereka daripada kejaran Fir'aun dan tentera dia. Kemudian apabila mereka disesatkan oleh Allah kerana keingkaran mereka nak memasuki Baitul Maqdis, banyak songeh mereka diberikan nikmat daripada makanan syurga, makanan langit, al-manna was-salwa. Kemudian dalam keadaan mereka juga diberikan pancuran air, mata air daripada 12 pancuran. Yang maksud kata, setiap satu puak daripada 12 generasi Bani Israel itu ada satu pancuran mata air yang khusus pun mereka pun dapat lihat. Macam-macam lagi, dan bahkan sebenarnya tentang kedatangan Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun diceritakan di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, serta telah pun dikhabarkan oleh rasul-rasul yang berada bersama mereka. Namun mereka terus ingkar. Kerana apa? Kerana mereka mahu kebenaran turut nafsu mereka, bukan mereka mahu mentarbiah nafsu mereka untuk nak menurut kebenaran. Maka inilah pengajaran dia yang boleh kita ambil untuk malam ni pada 10 ayat yang kita bacakan, ayat 91 sehingga ayat yang ke-100, yang mana kita dapat simpulkan ada 6 perkara berkenaan dengan sikap orang Yahudi yang didedahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nak ikutkan, kita panjang, kita bincang
surah Al-Baqarah ini daripada ayat keberapa banyak sangat sikap-sikap orang Yahudi Bani Israel ini yang ditempelak oleh Allah untuk menjadi sempadan bagi kita umat Islam. Jangan kita ulangi sikap-sikap jahat itu dan jangan kita mengikut telunjuk kaum Yahudi Bani Israel tersebut. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita diberikan peringatan oleh Allah tentang sikap-sikap jahat, perkara keji yang ditempelak oleh Allah, kita menjaga diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kerugian dan juga menyebabkan kita ni mendapat azab siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nauzubillahi min zalik. Jadi insya-Allah besok kita akan sambung lagi 10 ayat. Maka begitulah tiap-tiap hari, satu hari 10 ayat. Kita akan sama-sama tadarus dan tadabbur. Jadi insya-Allah bermula esok kita akan buat malam lah, ataupun tengah hari nanti kita akan maklum. Kalau tak ada makluman kita buat tengah hari, bermaksud kita akan buat malam. 2:30 petang tak dapat nak buat dah, kerana dah terlibat dengan menjaga kaunter zakat fitrah. Kerana pada musim PKP tahun ini memang waktunya terhad dan tempatnya pun ditentukan secara khusus, mesti di masjid di surau, tidak boleh di tempat awam yang lain, serta pada waktu 9 pagi sehingga 11 pagi dan juga 2 petang hingga 4 petang. Jadi 2:30 tu kebiasaan kita buat tadarus tadabbur. Jadi dia bertembung dengan masa kutipan zakat fitrah. Sama ada kita akan buat waktu tengah hari selang ataupun waktu malam selepas daripada habis tarawih lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.